أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan baca beberapa hadis yang bertajuk tentang dosa menyusahkan orang Islam. Dosa menyusahkan orang Islam. Hadis pertama kita baca An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidah fa innal malaikah tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang hunuskan besi, yakni senjata dan lain-lain kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat akan terus melaknatnya sehinggalah dia mengalihkan senjatanya itu, walaupun saudaranya itu adik-beradik kandungnya. Hadis sahih Muslim. Diulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghunuskan besi, yakni senjata dan lain-lain kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat akan terus melaknatnya sehinggalah dia mengalihkan senjatanya itu, walaupun saudaranya itu adik-beradik kandungnya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan maksudnya ialah sekiranya seseorang itu menghunus senjata kepada adik-beradik kandungnya sendiri, maka tujuannya bukanlah untuk membunuhnya atau menzaliminya, sebaliknya tujuannya hanyalah bergurau. Walaupun demikian, para malaikat tetap akan melaknatnya. Jadi maksud hadis ini ialah melarang keras daripada menghunus senjata ataupun besi kepada mana-mana saudara Islam. Mazahirul haqq. Setelahnya An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala suburati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man washa falaysa minni. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sisi timbunan bijirin. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam timbunan itu, maka jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi basah. Lantaran itu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si penjual bijirin itu, apakah ini wahai tuan bijirin? Lelaki itu menjawab, ya Rasulullah, bijirin ini telah ditimpa hujan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas supaya pembeli boleh nampak? Sesiapa yang menipu bukanlah daripada saya, yakni bukan daripada kalangan pengikut-pengikut saya. Hadis riwayat Muslim. Diulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sisi timbunan bijirin. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam timbunan itu, maka jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi basah. Lantaran itu baginda sallallahu alaihi wasallam
bertanya kepada si penjual bijirin itu, "Apakah ini wahai tuan bijirin?" Lelaki itu menjawab, "Ya Rasulullah, bijirin ini telah ditimpa hujan." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas supaya pembeli boleh nampak? Sesiapa yang menipu bukanlah daripada saya, yakni bukan daripada kalangan pengikut-pengikut saya." Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, an Muadz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hama mu'minan min munafiq arahu qala ba'atha Allahu malakan yahmi lahmahu yawmal qiyamati min nari jahannam. Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syay'nahu bih fabasahu Allahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qala." Rawahu Abu Daud. Sayyidina Muaz bin Anas al-Juhani meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang memelihara, yakni kehormatan dan kemuliaan seseorang Islam daripada kejahatan orang munafik, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan seorang malaikat yang akan memelihara dagingnya, yakni seluruh badannya daripada api neraka Jahannam. Sesiapa yang menuduh mana-mana orang Islam dengan apa-apa tuduhan untuk menjatuhkan maruahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menahannya di atas jambatan Jahannam sehinggalah dia terlepas daripada dosa dan kotoran apa-apa yang dia telah katakan setelah diazab sedemikian rupa sebagai balasan terhadap dosanya itu." Hadis riwayat Allah. Diulangi, Sayyidina Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang memelihara kehormatan dan kemuliaan seseorang Islam daripada kejahatan orang munafik, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan seorang malaikat yang akan memelihara dagingnya, seluruh badannya daripada api neraka Jahannam. Sesiapa yang menuduh mana-mana orang Islam dengan apa-apa tuduhan untuk menjatuhkan maruahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menahannya di atas jambatan Jahannam sehinggalah dia terlepas daripada dosa dan kotoran, yakni apa-apa yang dia telah katakan, yakni setelah diazab sedemikian rupa sebagai balasan terhadap dosanya itu." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis seterusnya, an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabba an 'irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar." Rawahu Ahmad. Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang membela kemuliaan dan maruah saudaranya, yakni semasa ketiadaannya, yakni seumpama memberhentikan sesiapa yang mengumpat saudaranya itu, maka menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakannya daripada api neraka." Hadis Musnad Ahmad. Allahu Akbar. Diulangi. Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang membela kemuliaan dan maruah saudaranya, yakni semasa ketiadaannya, yakni seumpama memberhentikan sesiapa yang mengumpat saudaranya itu, maka menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakannya daripada api neraka." Hadis Muslim. Subhanallah. Hadis seterusnya kita baca insya-Allah. An Nabi Darda radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man radda an 'irdi akhihi al-muslim kana haqqan 'ala Allah 'azza wa jalla ay yarudda anhu nar jahannam yawm al-qiyamah."
Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan pembelaan terhadap kehormatan saudaranya, maka menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkannya daripada api neraka. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melakukan pembelaan terhadap kehormatan saudaranya, maka menjadi tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkannya daripada api neraka. Hadis Musnad Ahmad. InsyaAllah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara kita tak dalam majlisnya. Jadi insyaAllah semoga kita mohon pada Allah SWT, Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayat untuk sentiasa menjaga kehormatan sesama kita insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.